Okay, Assalamualaikum. Saya Nusyami binti Syarul Nizam. Saya akan membentangkan persoalan kajian. Yang pertama, bagaimanakah punca tertinggi dapat mempengaruhi kes perceraian dalam kalangan pasangan suami isteri pada musim COVID-19? Macam kita tahu sekarang, ramai dalam kalangan suami isteri dibuang kerja ataupun dipotong gaji. Isu kat sini ialah masalah kewangan. So, bila ada masalah kewangan, diorang jadi stres. Bila jadi stres, terjadi gangguan emosi. Lepas tu, jadilah keganasan rumah tangga dan sebagainya. Yang kedua, siapakah pihak yang terkesan daripada konflik rumah tangga ni? Macam Angeline cakap tadi, apabila berlakunya perceraian, pihak yang paling terjejas adalah anak-anak. Kerana uh, bila berlakunya perceraian ni, diorang macam bagi impak buruk tau. Adakah emosi dengan prestasi anak-anak? Yang ketiga, apakah latar belakang pasangan yang mempunyai konflik rumah tangga? Uh, bila berlakunya konflik ni selalunya sebab tiada persefahaman. Sebab diorang ni kurang berkomunikasi. Walaupun diorang ni dekat musim PKP, diorang ada banyak masa tapi mereka banyak habiskan masa dengan gadget masing-masing. So yang kedua dia adalah diorang stres juga sebab bila PKP kan tak bekerja, lepas tu tak ada sumber kewangan kan, so dia ada masalah kewangan. Seterusnya saya akan serahkan kepada Nazila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Nazila. Saya akan menerangkan tentang sorotan kajian. Yang pertama, bagaimanakah punca yang tertinggi dapat mempengaruhi kes perceraian dalam kalangan suami isteri pada COVID-19? So, apa yang kami dapat daripada utusan Malaysia oleh Muhammad Fazli bin Muhammad Selamat ialah berlakunya curang. So, menurut Peguam Syari'i Fakrul Azman bin Abu Hassan berkata, bila mereka bertemu semula, misalnya ada suami atau isteri yang pernah menyukai seseorang pada masa lalu, ada pasangan yang saling berkongsi nombor telefon dan membentuk kumpulan melalui WhatsApp tanpa segan silu. So, mula-mula diorang akan melakukan hubungan lebih serius. So, disebabkan adanya media sosial, jadi kecenderungan untuk berlaku curang tinggi. So, menurut dia juga, pertemuan semula menjadi punca terujinya tahap kesetiaan pasangan asal. Apabila suami atau isteri mula berhubung secara semula dengan rakan lama. So, setelah difrasa kajian ini, walaupun sepanjang perintah kawalan pergerakan, suami isteri dan anak-anak tinggal di dalam rumah bagi mengelakkan wabak COVID-19, namun kecurangan tetap berlaku dengan adanya alat perhubungan seperti telefon bimbit dan media sosial. Ia juga ditambah dengan trend pasangan yang suka mengadakan sesi pertemuan semula atau reunion dengan rakan-rakan lama yang berkahwin ataupun yang dah berkeluarga. Seterusnya, apakah latar belakang pasangan yang mempunyai konflik rumah tangga? So, menurut hasil temu bual bersama pakar motivasi dan kaunseling, pasangan yang mempunyai masalah kewangan. So, dia cakap pakar masalah kewangan menjadi antara penyebab utama berlaku perceraian kerana ramai suami dibentikan kerja dan hilang punca pendapatan akibat COVID-19. Menurutnya, masalah kewangan ini akan mempengaruhi komunikasi antara suami isteri kerana mungkin pasangan akan meninggikan suara antara satu sama lain kerana tertekan. Seterusnya, keadaan itu akan mewujudkan ketidaksefahaman. So, yang terakhir, siapakah pihak yang terkesan daripada COVID, daripada konflik rumah tangga? So, petikan ini ditulis oleh Yusliza Yakini Abu Talib, iaitu anak ialah individu yang terkesan. Selain pasangan suami isteri, anak adalah antara individu yang turut terkesan akibat daripada perceraian. So, kerap kali berlaku, reaksi ini ditunjukkan termasuk terkejut, kesedihan, kehampaan, marah dan bimbang. Namun, kanak-kanak mungkin dapat menyesuaikan diri daripada tekanan dan ramai membesar menjadi remaja yang lebih fleksibel dan bertoleransi. So, kesimpulannya, ibu bapa dia kena memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak kerana anak-anak biasanya dididik daripada apa yang dilihatnya. Sekian. Next. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.
Saya Nur Zuhaira Atika binti Zaharuddin. Saya membincangkan bab metodologi. Metodologi yang digunakan oleh pengkaji dalam melaksanakan kajian ini, ia bertujuan penjelasan bagaimana kajian ini dan data-data diperolehi dan dianalisis bagi mendapatkan maklumat. Metodologi ini amat penting kepada penyelidikan yang dijalankan kerana mempunyai kaedah yang paling sesuai dan sangat berkesan dalam menjawab permasalahan kajian. Okey, yang pertama ialah masalah kajian. Masalah kajian ialah mengenal pasti permasalahan dan isu yang dibincangkan untuk tajuk kami. Yang kedua ialah menentukan objektif. Menentukan objektif yang diterangkan tadi oleh kawan saya Aisyah. Sebelum kita buat sesuatu kajian, kita perlulah menentukan objektif kajian terlebih dahulu. Yang ketiga ialah rujukan bahan sorotan. Rujukan bahan sorotan atau merakumi buku, artikel dalam jurnal ilmiah. Biasanya kita ambil ni dalam internet lah. Yang ketiga ialah kaedah bahan bacaan melalui media elektronik. Kaedah bahan bacaan melalui media elektronik biasanya untuk mendapatkan maklumat dan kesahihannya. Yang kelima ialah kaedah pengumpulan data. Kaedah pengumpulan data terdapat digunakan oleh pekaji bagi menjalankan kajian dengan sistematik dan memenuhi objektif yang dikehendaki. Dalam kajian kami menggunakan data sekunder diperolehi daripada buku-buku serta artikel yang diperolehi daripada internet. Dari contoh kita tengok daripada berita harian online, lepas tu kita ada tengok daripada surat khabar online lah. Yang last sekali hasil kajian kami. Seterusnya saya bagi kepada Nur Husnina. Assalamualaikum, nama saya Nur Husnina, ingin membincangkan tentang data analisis dan dapatan kajian. Jadi ini adalah data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia bagi Muslim punya perkahwinan dan penceraian. Daripada data ni kita dapat lihat perkahwinan Ini data tahun bila? Pada tahun 2018 ke 2019. Jadi daripada data perkahwinan ni kita tengok dia menurun sebanyak 1.5% daripada tahun 2018, 150,098 pasangan dan menurun kepada 147,847 pasangan. Daripada segi penceraian pula meningkat sebanyak 13 atau sama ada 12 ke 13% daripada tahun 2018, iaitu 40,269 pasangan meningkat kepada 45,502 pasangan. So next. Di sini ada satu artikel yang mengatakan jumlah kahwin menurun, cerai meningkat sewaktu COVID-19. Jadi ini adalah salah satu punca masalah utama kenapa penceraian tu meningkat apabila berlakunya wabak COVID ni. Punca utamanya adalah masalah kewangan yang menjadi antara penyebab berlakunya penceraian dalam sesebuah kekeluargaan tu. Dan penceraian ni berlaku biasanya pada golongan B40 seperti pekerja kilang, pembantu makan, dan ada juga yang bekerja sendiri seperti peniaga kecil-kecilan. Jadi golongan ni adalah golongan yang terkesan apabila berlakunya wabak ni kerana mereka kekurangan pendapatan untuk pengisian keluarga mereka. Jadi tadi kawan saya ada terangkan tentang hasil temu bual daripada Hushim Saleh, iaitu pakar motivasi dan kaunseling. Jadi apa yang dikatakan kira-kira 70 hingga 80% kes pasangan adalah disebabkan mereka tiada wang simpanan.
70 hingga 80% ni adalah pasangan yang datang untuk mendapatkan kaunseling daripada Husham Saleh tersebut untuk bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Okay, next. Ini saya akan bagi kepada kawan saya. Okey, terima kasih Usmina. Okey, nama saya Nur Izzati binti Ramli. Saya akan membentangkan berkenaan dengan perbincangan peningkatan penceraian pada musim COVID-19. Okey, sebelum itu seperti kita tahu,